Ini saya nak share sikit. Yang berada di sebuah rumah Naruto. Itu dia. Nice kan? Jadi mungkin ada rakan-rakan yang peminat ataupun minat kepada watak animasi Naruto ni, tapi saya kurang sikit lah. Jadi rumah ni design dibuat dia semua okay, jadi semalam sempat layan live di Labubu daripada brother mamu kita. Baik. Jadi sementara berbaring saya akan menginap kat sini lah. Di bilik di mana saya minat lah. Nice. Jadi masa hari itu bukan rumah saya, rumah homestay. Jadi hari ini saya berpindah ke homestay lagi satu lah. Jadi malam ni saya akan kongsikan kepada semua beberapa video daripada rakaman sebelum ni. Kali ni saya kongsikan lah disebabkan kita tak boleh nak keluar untuk explore COVID-19 ni. Jadi saya just buat explore di dalam rumah je lah, penginapan, kerana bahaya lah sekarang untuk explore. Disebabkan statistik COVID ni makin meningkat, jadi kita nak risau lah. Jadi saya semua vlog di dalam penginapan saja untuk dikongsikan kepada semua. Balik tabir tempat-tempat yang menyeramkan yang pernah saya explore dan beberapa kejadian yang lain yang tak dapat saya kongsikan sebelum ni. Jadi kat sini ada beberapa cosplay Naruto ni. Mungkin boleh try kejap lagi. Jarang buat tabiat macam ni. Jadi kat sini pun disediakan game. Boleh main game. Assalamualaikum semua, jumpa sekali lagi di vlog terkini, perkongsian balik tabir rakaman pada eksplorasi yang sebelum ini di rumah Naruto. Kali ini saya buat beberapa episod untuk dikongsikan ke semua apa saja yang berlaku di sebalik rakaman yang tidak saya kongsikan pada semua dalam video yang sebelum ini. Kali ini memang kita tak boleh nak keluar pasal COVID-19 ni semakin teruk kawalan pergerakan. Jadi saya cuma vlog di rumah sajalah untuk mengisi masa lapang dan untuk tontonan semua. Kita mulakan dengan episod pertama, Top 5 gangguan di sebalik rakaman ketika eksplorasi. Yang pertama adalah Wat Coaster. Apa yang berlaku semasa Wat Coaster tu, kalau rakan-rakan semua ada tengok video sebelum ni yang mana semasa Azlan tu, saya minta untuk dia suluh lighting dekat atas bumbung kereta kerana ada sedikit gegaran lah. Bukan gegaran lah, ada macam ada benda yang kita terasa dekat atas bumbung kereta tu, macam ada benda, macam ada sesuatu yang berdiri lah. Saya dapat rasa lah. Jadi saya minta Azlan untuk suluh lighting kerana kawasan tu terlampau gelap. Jadi semasa dia suluh tu, dia terus tarik tangan dia. Saya pun pelik lah kenapa dia agak panik masa tu kan. Dia kata masa tu tangan dia macam digenggam oleh sesuatu. Nampak ni kaki. Diam.
kau buka lampu ni, kau suruh terbumbung. Terbumbung mana? Kau gulukan lampunya terbumbung. Abang terbumbung gitu. Bantu tidak. Tarik belakang. Kenapa? Kita ambil ni. Ambil kamera. Jadi bila tengok Azlan ni, dia tercungap-cungap dalam kereta. Jadi saya ambil keputusan lah untuk stopkan rakaman dan keluar beredar daripada kawasan tu dan singgah sekejap dekat satu restoran lah ataupun warung dekat area Skudai untuk menenangkan Azlan ni yang banyak mendiamkan diri ya. Dia macam agak tergamam sikit. Saya cuba untuk tenangkan dia dan minum air. Kemudian saya hantar Azlan balik lebih kurang dalam pukul 3 pagi lah rasanya. Jadi selepas hantar Azlan ni pukul 3 pagi tu, bermulalah perjalanan saya pula balik ke Kulai. Semasa memandu tu hampir pukul 4 pagi jugalah. Jadi masa tu kena lalu jalan Kulai ni yang mana saya perlu lalu 3 kubur tak silap. Kubur Cina Lama, selepas tu kubur Nirvana Kulai. Jadi semasa memandu tu, sebelum sampai ke jirat Cina ni, jirat besar Cina Nirvana ni, enjin saya tiba-tiba dia matilah. Mati betul-betul di hadapan pintu gerbang jirat tu. Yang memelikkan adalah kereta saya ni bukan mati sekali je. Dia hampir 15 kali enjin kereta saya ni mati di lokasi yang sama, di spot yang sama. Itu yang sangat pelik lah. Pergi dan balik ketika explore. Lebih kurang pukul 4.30 kot, masih berada dekat jirat Cina tu, dengan keadaan gelap, gabus, sejuk lagi, sunyi. Kebetulan masa tu ada van anggota polis bergerak sampai daripada arah Kulai sana menghala ke Kota Tinggi. Jadi dia singgah sekejap di belakang saya dan bertanyakan apa tujuan saya lah berada dekat jirat Cina ni pukul 4 pagi seorang-seorang. Jadi tak ada apa yang saya boleh beritahu pada anggota tu. Saya pun blur masa tu. Jadi apa yang saya boleh maklumkan adalah situasi yang saya hadapi lah. Kereta mati banyak kali dekat lokasi sama, di spot yang sama. Selepas menerangkan kepada anggota tersebut, anggota tu yang masih lagi berada dalam keadaan, masih dalam van tu, dia memandang sesama sendiri antara 3 orang tu dalam kereta, macam ada sesuatu yang mereka tahu tapi diorang tak nak kongsikan kepada saya ataupun beritahu. Anggota hanya bertanya kepada saya, apakah kereta saya boleh dihidupkan semula. Saya cakap memang boleh. Setiap kali mati memang dia boleh hidup semula. Itu yang agak pelik tu. Jadi anggota kata tak nak cakap banyak. Sekarang encik masuk dalam kereta, saya escort encik sampai ke Simpang 3 Kota Tinggi, dekat Orchard Golf. Kalau orang Kulai pasti tahu Orchard Golf Simpang 3 ni dekat mana. Jadi selepas sampai ke Simpang 3 tu, anggota tu terus ke menghala Kota Tinggi dan saya menghala ke kiri lah, menghala ke Kulai Felda. Sementara tu semasa polis escort saya di belakang kereta, saya sempat merakamkan sikit footage lah. Jadi itu salah satu pengalaman yang agak memelikkan lah. Kereta mati banyak kali dekat jirat Cina, dekat 15 kali juga lokasi yang sama. Pergi balik pasti akan mati dekat harapan gerbang jirat Cina Nirvana. Itu salah satu pengalaman lah di sebalik rakaman di Wat Coaster ni. Okay, Assalamualaikum semua. Sekarang pukul 4 lebih, Jalan Kulai menghadap ke Kota Tinggi. Saya nak kongsi sikit jalan Nirvana, kubur Nirvana jirat Cina Lama. Masuk hari ni kali ke-15 kereta saya mati betul-betul depan pintu gerbang jirat Cina Kulai ni.
jiran Cina ni, enjin mesti mati. Betul-betul pelik lah. Setiap kali balik explore dan pergi explore, enjin mesti mati dekat area di sini. Tak tahu apa masalah ni. Memang betul-betul tepat. Tempat pintu gerbang dia tutup enjin. Sekarang pukul 4 lebih. Harap-harap tak mati lagi dah. Jalan Kulai mengalir Kota Tinggi, mengalir ke Badan Negara. Ni Nirvana, kubur Nirvana. Yang keempat adalah Banglo Opsi Tanjung Malim. Semasa saya bersama rakan saya explore Les Abdul Channel. 70 years. Now we have an idea his house is 70 years old. Yeah, that kid, he just shook my shoulder and I got shocked. And I didn't notice that at that time. And I was just busy recording video about this place. And then I didn't pay attention. And I told him that I met this kid. You saw him? And he said, no, I didn't saw any kid. And then I realized it was raining really hard. And when I looked back, the kid was gone. After 10 seconds, when I replied to him, I looked back at him, and he's not there. So that was really scary. And I got it on camera. Pulang daripada melakukan eksplorasi di bangunan ini, di banglo ini, masing-masing pulang ke rumah masing-masing. Saya menghantar Sherry ataupun daripada Les Abdul Channel ni pulang ke rumah dia, kemudian saya pulang ke rumah saya di Batu Cave. Kemudian meletakkan barang-barang, kemudian rehat dulu sebentar, dan selepas tu saya terus membersihkan dirilah, mandi. Semasa buka shower tu, apabila air shower tu kena dekat belakang badan ni, memang terasa sangat pedih dan perit lah. Jadi saya terus pusing ke arah cermin dan lihat ada beberapa kesan cekaran yang panjang dan sangat dalam lah. Dan ada darah lah. Jadi itu satu perkara yang menjadi tanda tanya lah. Bagaimana boleh ada kesan cekaran, sedangkan semasa eksplorasi tu saya memakai 3 lapisan lah. Satu baju, hoodies dan juga saya bawa beg. Semasa eksplorasi pun tak ada masalah, tak ada apa-apa kecederaan ataupun luka. Jadi persoalan dia, selepas pulang daripada rumah tu ada kesan cekaran di belakang badan tu, saya agak pelik lah. Jadi punca kenapa ada kesan cekaran tersebut, saya akan kongsikan pada episod yang akan datang. Kita teruskan ke nombor 3, makam Cik Siti Aminah di Kota Tinggi. Jadi pasti ramai yang ada yang tertanya-tanya ataupun komen mengapa saya tergesa-gesa meninggalkan makam Cik Siti ni pada waktu petang, yang masa tu hampir maghrib tak silap. Ia adalah disebabkan semasa saya eksplorasi tu, kalau tengok pada video, saya ada terbau wangi, bau wangi kapur barus. Jadi saya ambil langkah untuk beredar cepat kerana nak hampir maghrib. Semasa saya keluar daripada kawasan makam, jalan dekat bahagian lorong kat pokok-pokok tu sampai ke kereta, terasa bau wangi tu mengikuti tak tahu dia dari arah mana, kerana bau dia terlampau kuat. Jadi semasa dalam kereta tu, masuk dalam kereta, bau tu semakin kuat. Dalam kereta berbau kuat, kulit tangan semua bau kuat, dan juga pakaian lah, baju pun semua. Jadi saya terus speed balik sampai rumah. Ambil masa lebih kurang 40 minit jugalah, 40 minit daripada Kota Tinggi ke Felda. Jadi saya terus mandi dan rendam pakaian semua, tapi masih lagi berbau. Jadi saya ambil langkah untuk solat maghrib dululah, solat maghrib. Selepas solat maghrib pun masih lagi bau dan melekat dekat badan lah, walaupun dah cuci dengan shampoo, sabun apa semua, badan masih kuat lagi bau. Jadi dalam masa sejam dan saya terus menjadi panas dalam semua, dan saya demam dalam masa 1 hari. Jadi itu adalah pengalaman saya lah masa menziarahi makam Cik Siti ini. Okey, yang nombor 2 di Kubur Kota Tinggi, Mersing, pillbox. Apa yang berlaku semasa di sebalik rakaman lah gangguan di kubur tersebut adalah semasa saya tengah menyiapkan barang-barang peralatan torchlight lighting ataupun kamera semua. Masa tu belum on lagi. Masa saya di seat belakang, barang-barang di seat belakang,
Saya parking tepi pillbox yang pertama. Semasa saya menunduk mengambil barang kamera apa semua, masa tu kebetulan pula kereta tak ada lalu. Memang sunyi kebetulan masa tu. Saya terdengar ada sesuatu berlari daripada kubu pertama melintasi ke kubu kedua yang terletak di sebelah hutan. Memang jelas masa tu. Saya terdengar seolah-olah macam ada seorang lelaki lah memakai selipar berlari, berlintas, memang kuat lah. Jadi saya terus toleh. Tak ada apa-apa yang image kelihatan dekat belakang kubu tu lah, tapi memang dengar ada seperti satu orang lah berlari melintasi jalan raya tu dengan menggunakan selipar. Jadi itu sebab kenapa saya biarkan enjin hidup, kerana agak gemetar jugalah untuk explore ke 5 pillbox di area Kota Tinggi ni, dekat Jalan Mersing ni. Jadi selepas selesai membuat rakaman, saya terus bergerak pulang, tapi saya sempat singgah sekejap dekat satu postguard estate terletak tak jauh lah, lebih kurang dalam 100 ataupun 200 meter daripada kubu tersebut, dan saya ambil kesempatan untuk berbual dengan seorang pakcik guard kat situ yang memandangkan dia bertugas berdekatan dengan kubu. Pasti dia akan tahu banyak kisah yang berlaku. Melihat umur pakcik ni mungkin lebih kurang 50 tahun, pasti dia akan mendengar, pasti dia akan tahu banyak cerita yang berlaku dulu. Jadi masa berbual tu saya tanyalah pakcik tu, adakah tak takut bertugas dekat tempat yang pernah ataupun mempunyai sejarah yang banyak tentang kematian askar dulu dekat area situ. Jadi pakcik tu pun tersenyum lah sambil memandang tingkap. Dia kata tak perlu takut, kerana sebelum ni pun dia pernah bertugas sebagai pemandu jenazah, van jenazah di salah sebuah hospital di Johor Bahru. Jadi banyak perkara yang menyeramkan yang dia pernah hadapi, jadi tak perlu takut lah. Jadi semasa dia berbual tu, dia agak misteri juga pakcik ni, pasal senyuman dia agak menakutkan jugalah sambil dia bercakap sambil dia memandang kat tingkap. Selepas tu saya beredar dan sampai ke area kampung Sungai Kepala Orang. Semasa tu terus naik Blue Roma lah, dan saya teringat balik apa benda yang pakcik tu ceritakan tadi. Jadi itulah salah satu gangguan semasa di sebalik rakaman di kubu Kota Tinggi, bunyi orang berlari di kubu Kota Tinggi Mersing. Jadi sekarang kita sambung ke top 1, nombor 1, gangguan di sebalik rakaman, iaitu di Jadi apa gangguan yang berlaku di sebalik rakaman di Hospital Keluang ni adalah, kalau lihat di Hospital Keluang lama Part 1, banyak gangguan yang telah berlaku. Yang ini adalah gangguan di episod kedua Hospital Keluang, yang mana ketika saya membuat penelusuran di salah sebuah ward yang berdekatan dengan ward hemodialisis tak silap. Semasa tu saya terbau satu wangian yang similar lah, yang saya dapat agak persamaan dengan wangian yang saya rasa saya ingat. Saya pasti wangian tersebut adalah wangian apa. Jadi saya berfikirlah sambil explore, saya berfikir di manakah saya pernah bau ni. Jadi sampai ke ward forensik, saya teringat bau tersebut sama seperti bau di makam Cik Siti. Memang kuat dan sama. Bau wangian kapur barus. Jadi dengan keadaan masa tu waktu petang di ward forensik, terbau dengan wangian tersebut kapur barus, agak menyeramkan juga. Saya adalah bilik 206 di salah sebuah hotel di utara di Kedah, yang mana saya terima banyak komen tak berhenti daripada 2019 sampai 2020 ni berkenaan vlog tersebut. Banyak bertanya tentang mana sambungan episod tersebut. Untuk pengetahuan, episod tersebut dah siap daripada episod 1 sampai ke episod 6. Yang dah upload adalah episod pertama dan kedua. Jadi episod ketiga dan 6 tak dapat saya teruskan walaupun dah siap atas permintaan management, atas sebab-sebab tertentu yang mana tak dapat dikongsikan kepada semua.
Dan salah satu sebab adalah menghormati salah seorang insan yang bekerjasama dalam vlog tersebut ialah Sarjan Dollah Bompara. Allahyarham telah mengembuskan nafas dan kembali ke rahmatullah pada tanggal 15 hari bulan 11 2019 sebelum subuh. Kita doakan dan sedengaran Al-Fatihah kepada Allahyarham. Semoga rohnya dicucur rahmat. Al-Fatihah.